Hari yang ketika itu orang zalim menggigit kedua tangannya seraya berkata, aduhai, kiranya aku dahulu mengambil jalan bersama-sama dengan Ar-Rasul. Sadaqallahul Azim, surah Al-Furqan ayat 27. Allah Subhanahu wa taala menyatakan penyesalan yang tidak terhingga orang-orang zalim pada hari kiamat disebabkan waktu hidup di dunia mereka tidak ikut jalan yang dilalui oleh Ar-Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas dunia menyanggahi ajaran Nabi Muhammad SAW, tak percaya, tak amal ajaran Nabi Muhammad, hari kiamat menyesal. Nabi SAW bersabda, wa taftariku ummati ala 73 millah kulluhum finna illa millatan wahidah. Dan berpecahnya umat aku kepada 73 puak, semua masuk neraka kecuali satu puak sahaja yang masuk syurga. Sahabat berkata, siapa mereka ya Rasulullah? Nabi SAW bersabda, ma ana alaihi wa ashabi. Mereka yang ikut jalan aku dan jalan sahabat-sahabat aku. Inilah satu golongan yang selamat masuk syurga Allah Ta'ala, iaitu golongan yang ikut sepenuhnya ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan ajaran yang dibawa oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Yang lain semua masuk neraka sebab menyimpang daripada jalan yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Taymiyah pernah berkata, sesiapa yang meyakini bahawa ia akan dapat memperolehi petunjuk selain petunjuk Allah yang diberikan kepada Rasulnya, maka dia dilaknat oleh Allah, para malaikat dan seluruh umat manusia. Allah tidak akan menerima amal kebaikannya sedikit pun, sama ada ibadah fardu maupun ibadah sunat daripadanya. Allah tidak akan mempedulikan dan tidak akan menyucikan dirinya, bahkan dia diseksa dengan azab yang sangat pedih. Mana-mana orang yang cari petunjuk selain daripada petunjuk yang dibawa oleh Nabi SAW, dia awak disesat. Hidayah ni ada dua. Yang pertama, hidayah taufik, hidayah membalikkan hati daripada kufur kepada iman. Ini hidayah mutlak Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh beri hidayah manusia masuk Islam, keluar daripada kegelapan kepada cahaya. Ini hidayah Allah Ta'ala. Tidak ada kepada makhluk, termasuk Nabi Muhammad SAW sendiri, tidak boleh beri hidayah kepada orang yang paling Nabi sayangi, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak boleh beri petunjuk kepada orang yang paling engkau kasihi. Walakinna Allah yahdi man yasha, tetapi Allah dia yang beri petunjuk kepada sesiapa yang dia kehendaki. Sayang macam mana Nabi SAW kepada Abu Talib, besar harapan Nabi supaya Abu Talib ini masuk Islam, tapi Allah Ta'ala menghendaki Abu Talib ini mati kafir. Nabi tak boleh buat apa-apa. Ini hidayah Allah Ta'ala. Dia pilih sesiapa yang dia kehendaki. Yang kedua, hidayatul bayan, hidayah menerangkan jalan kebenaran, menerangkan jalan yang lurus. Ini hidayah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sungguhnya engkau Muhammad akan menunjuki jalan yang lurus. Jadi kalau tengok pada suri ayat ni macam bercanggah. Sebab ayat pertama menafikan Nabi SAW boleh beri hidayah. Ayat kedua pula menyatakan Nabi SAW boleh beri hidayah. Jadi macam mana boleh bercanggah dua ayat ni? Sebenarnya dua ayat ni tidak bercanggah. Ayat pertama hidayah membalikkan hati daripada kufur pada iman, itu mutlak Allah Ta'ala. Ada pun hidayah yang dimaksudkan, yang diberi kepada Nabi SAW ni, iaitu hidayah memberi penerangan kepada jalan yang lurus. Itu Nabi SAW ajar kita jalan yang lurus, jalan yang membawa kita ke syurga. Nabi ajar kita sembahyang, sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi ajar kita cara buat ibadah haji, khuzu anni manasikakum, ambillah daripada aku cara-cara ibadah haji kamu. Nabi tunjuk kita jalan nak masuk syurga Allah Ta'ala melalui muamalat. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Begitu dan semua aspek yang lain Nabi SAW tunjuk kepada kita cara macam mana kita nak melalui jalan-jalan yang mana jalan itu akan bawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini hidayah memberi penerangan ke jalan yang lurus. Itulah yang diberi kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan perkara yang sama diberi kepada kita, sekadar menerangkan manusia jalan yang lurus. Ada pun membalikkan hati manusia, itu mutlak kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Surah Al-Ahzab ayat 21. Maksudnya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagi kamu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari akhirat, dan mereka yang menyebut Allah dengan sebanyak-banyaknya. Batang tubuh Nabi SAW ni Allah dah jadikan contoh tauladan kepada kita dalam semua aspek kehidupan. Semua perkara ada contoh pada tubuh badan Nabi SAW. Ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, politik, semua ada contoh pada Nabi SAW. Dan dalam ayat ini Allah Ta'ala nyatakan 3 golongan yang menjadikan Nabi Muhammad SAW ini ikutan dalam semua aspek kehidupan. Yang pertama, orang yang mengharapkan rahmat Allah Ta'ala, maka orang ini dia akan ikut sepenuhnya ajaran Nabi Muhammad SAW. Sepenuh kehidupan Nabi itu dia akan ambil contoh, dia akan ambil teladan. Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan bawa rahmat kepada seluruh alam. Jadi ajaran Nabi itu terkandung dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang yang mengharapkan rahmat Allah Ta'ala ni, dia akan ikut sepenuhnya ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang yang mengharapkan kebaikan, kebahagiaan, keselamatan hari akhirat. Dia tahu betapa dahsyatnya hari kiamat itu. Dia tahu huru-hara berlaku hari itu. Siapa mau ayah tak kenal anak, anak-anak tak kenal mak ayah, adik-beradik tak kenal siapa, anak bini tak kenal suami, tak kenal bapa-bapa mereka, kerana kedahsyatan yang berlaku pada hari itu. Sehingga Nabi-Nabi, Rasul-Rasul berlepas tangan. Manusia datang kepada Nabi Adam minta tolong, ya Adam isfa' lana, Adam tolong kami, amma tara ma nahnu fih, mu tak tengok ke betapa deritanya kami sekarang ini. Tiba-tiba Nabi Adam jawab, aku pun tak tahu nasib aku ni macam mana. Nak tolong orang macam mana Nabi Adam? Nabi Adam kata, aku pun tak tahu nasib aku macam mana. Nak cerita dahsyatnya hari itu, Nabi-Nabi tak boleh buat apa-apa. Semua dalam keadaan takut, gerung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi Nuh sama juga, Nabi Ibrahim sama juga, Nabi Musa sama, Nabi Isa pun sama.
Aku tak tahu nasib aku macam mana. Lalu tunjuk Nabi lain. Nah, bila yang akhir jumpa Nabi Isa pun tak boleh juga, Nabi Isa tunjuk Nabi Muhammad. Tu berbondong-bondong manusia datang kepada Nabi SAW, cerita minta tolong, minta syafaat Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, ana laha. Inilah tugas aku. Inilah kehaibatan, keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW pada hari kiamat, sehingga mendapat gelaran Sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, penghulu segala anak Adam pada hari kiamat. Bila mana Nabi SAW membawa berita yang menggembirakan semua makhluk pada hari kiamat dengan syafaat yang didatangkan oleh Nabi SAW. Ana awwalu syafi' musyafa' yaumal qiyamah. Aku orang yang pertama memberi syafaat dan orang yang pertama diterima syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mengharapkan kebaikan hari kiamat ni, keselamatan hari kiamat, dia akan ikut sepenuhnya ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, orang yang sentiasa ingat Allah, sebut Allah siang malam pagi petang. Nah, kita ni kenal Allah Ta'ala melalui penerangan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Tanpa Nabi SAW kita tak kenal Tuhan kita. Nah, ya, Allah Ta'ala Tuhan kita, tapi kalau Nabi tak cerita, tak terang, tak ajar kita Allah Ta'ala, zat dia, sifat dia, maka kita tak akan kenal dia, tak akan kenal Tuhan kita. Maka melalui ajaran Nabi SAW lah kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut, kita ingat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sebut Allah Taala siang malam pagi petang ni, orang ni dia akan ikut sepenuhnya ajaran Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita tergolong 3 golongan ini. Orang yang mengharapkan rahmat Allah, yang mengharapkan kebaikan hari akhirat, dan mereka yang sentiasa menyebut ingat Allah Ta'ala siang malam pagi petang dengan sebanyak-banyaknya. Imam Muslim meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun summa la yu'minu bi illa dakhala an-nar." Maksudnya, demi Allah yang menguasai jiwaku, Yahudi dan Nasrani yang tidak mahu mendengar ajaranku dan tidak mahu beriman kepadaku, maka mereka pasti akan masuk ke dalam neraka. Orang Yahudi, orang Kristian yang hidup selepas Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba tak nak dengar ajaran Nabi, tak nak beriman kepada Nabi, walaupun mereka setia kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Mereka ikut ajaran Nabi Musa, Nabi Isa, tapi tak ikut ajaran Nabi Muhammad. Tak nak beriman kepada Nabi Muhammad. Jawab dia, mereka akan masuk neraka. Sebab semua orang yang hidup selepas Nabi Muhammad kena ikut syariat Nabi Muhammad, termasuk Nabi-Nabi, Rasul-Rasul yang hidup selepas Nabi Muhammad, seperti Nabi Allah Isa AS yang ditakdirkan Allah Ta'ala dia hidup selepas Nabi Muhammad. Dia akan turun sebelum berlakunya kiamat ke dunia ini. Nabi Isa bila turun ke dunia, Nabi Isa dia akan mengikut syariat Nabi Muhammad. Dia akan jadi pemerintah yang memerintah dunia dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sembahyang dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa dia tak sembahyang dalam gereja macam orang Kristian hari ni dah. Bahkan ketika mana nak sembahyang subuh, Nabi Isa nak Imam Mahdi, pelawak Nabi Isa jadi imam. Tiba-tiba Nabi Isa tolak Imam Mahdi ke depan sebab meraihkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kedudukan dia lebih tinggi daripada Imam Mahdi, sebab dia Nabi Rasul, ulul azmi minar Rasul. Imam Mahdi ni bukan Nabi, bukan Rasul, tapi Nabi Isa dia tawaduk. Dia tolak Imam Mahdi jadi imam, dia ikut di belakang. Mana dia ikut sembahyang seperti mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Isa dia akan patahkan solat. Patah solat ni bukan makna ambil kain solat patah dua, bukan. Kata ulama dia akan batalkan dakwah Kristian. Dakwah Kristian,
Orang Kristian dia bawa sembahyang, nikah, kahwin, macam-macam amalan. Dia kata, ni cara Isa, ni cara Isa, ni cara Isa. Akan dibatalkan oleh Nabi Isa. Nabi Isa akan batalkan semua dakwah perbohongan orang-orang Kristian yang disandarkan kepada batang tubuh Nabi Isa, yang menyaksikan selepas itu orang Kristian akhirnya masuk Islam. Orang Kristian ni sebelum berlaku kiamat dia akan masuk Islam. Kalau tak masuk Islam ni orang Yahudi, sebab mereka tentera kepada Dajjal. Nabi mereka ni tentera Dajjal. Jadi Nabi Isa ikut sepenuhnya syariat Nabi Muhammad SAW. Apatah lagi orang Yahudi Kristian yang hidup selepas Nabi Muhammad lebih-lebih wajib ikut syariat Nabi Muhammad. Tak ikut syariat Nabi Muhammad, tak beriman kepada Nabi Muhammad, illa dakhalan nar, mereka akan masuk neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Maksudnya kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku dahulu tidak mengambil si fulan itu sebagai teman akrabku. Surah Al-Furqan ayat 28. Di antara penyesalan manusia pada hari kiamat, pada hari kiamat menyesal manusia ini sebab apa? Sebab atas dunia ni mereka silap pilih kawan. Mereka silap pilih kawan, berkawan dengan orang-orang jahat, orang-orang lalat, orang-orang yang lupa Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tak ikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita berkawan dengan orang jual minyak wangi, balik rumah tubuh badan kita akan jadi wangi. Kita berkawan dengan tukang besi, balik rumah tubuh kita akan busuk dengan asap besi, dengan tahi besi yang melekat pada tubuh badan kita. Tepiak orang yang kita berkawan. Berkawan dengan orang baik kita jadi baik, berkawan dengan orang jahat kita jadi jahat. Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang berada di atas ajaran teman dia. Siapa yang kita berkawan pagi petang siang malam, itulah gaya kehidupan kita. Tak lagi dah. Orang yang berkawan dengan kita, dia akan pengaruhi perjalanan hidup kita. Berkawan dengan orang tak sembahyang bang, tak sembahyang bang. Berkawan dengan orang tak baca Quran, tak baca Quran. Berkawan dengan orang tak kenal majlis surah, tak kenal majlis surah. Tapi kalau berkawan dengan orang sembahyang, kita akan jadi orang sembahyang. Berkawan dengan orang yang mulut siang malam baca Quran, kita akan jadi orang yang baca Quran. Berkawan dengan orang yang sentiasa melazimi puasa Isnin Khamis, kita akan jadi orang puasa Isnin Khamis. Berkawan dengan orang yang selalu hadir kuliah, majlis ilmu, kita akan jadi orang yang sentiasa duduk dalam majlis ilmu. Berkawan dengan orang lalai atas dunia akan bawa penyesalan pada hari kiamat. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din 'aduwwun illa al-muttaqin. Sahabat rapat, setengah mereka dengan setengah yang lain akan jadi musuh pada hari kiamat, kecuali persahabatan di atas dasar takwa. Kecuali orang-orang yang bertakwa, persahabatan mereka. Kawan rapat hari kiamat jadi musuh, mana berbalah sama sendiri. Bagi tunai jari, sebabmu aku masuk neraka, kau ni pula sebabmu juga aku masuk neraka. Padahal dua-dua rapat atas dunia. Siang malam siapa tak semayang tak, siapa terang-terang langgar syariat Allah Ta'ala, tentang agama Allah Ta'ala, seronok hidup atas dunia berkawan. Hari kiamat dua-dua masuk neraka. Akhir dua-dua menyalahkan antara satu sama lain. Kecuali orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bersahabat di atas dasar ketakwaan. Hak ni sahabat dikekal sampai ke dalam syurga. Sampai ke dalam syurga. Maksud bersahabat di atas dasar ketakwaan ni, sama-sama sembahyang berjemaah seperti mana kita buat sekarang ni. Duduk dalam majlis ilmu sama-sama. Ni persahabatan di atas nama takwa. Sama-sama sembahyang, sama-sama puasa, sama-sama nak buat haji umrah, sama-sama berjihad, sama-sama duduk majlis ilmu.
Jadi persahabatan ini kekal sampai ke hari kiamat. Bahkan mendatangkan kebaikan yang besar pada hari kiamat. Sebab di sana adanya syafaat yang diizinkan oleh Allah Ta'ala, itu syafaat orang soleh. Syafaat orang soleh. Imam Syafi'i kata, aku sangat cinta orang soleh walaupun aku bukan di kalangan mereka, dengan harapan moga-moga aku dapat syafaat mereka pada hari kiamat kelak. Itu cerita Imam Syafi'i ni, dia sangat gairah nak berdampingan dengan orang soleh. Tahu orang soleh ada je, Imam Syafi'i pun cepat tu. Daripada kampung dia dengan Imam Malik di Madinah, tinggal mak dia pergi ke Madinah mengaji dengan Imam Malik. Daripada Madinah, dia tahu Imam Abu Hanifah ada di Iraq. Walaupun waktu tu Imam Abu Hanifah meninggal, tetapi anak murid dia ada. Dia pergi ke Iraq cari anak murid Imam Abu Hanifah. Tak boleh dengan tunggu dengan anak murid tu hidup lagi. Tahu di Mesir ada ulama di Mesir, pergi ke Mesir berkelana semata-mata nak berdampingan dengan orang soleh. Tak sampai ke mati Imam Syafi'i sentiasa didampingi oleh orang soleh. Ketika jenazah dia dibawa ke kubur, kerana dia diusuk, lalu rumah seorang perempuan tua. Tiba-tiba perempuan ni keluar rumah ni, dia kata apa? Masukkan Syafi'i ke dalam rumah aku. Masukkan jenazah Syafi'i ke dalam rumah aku. Lalu orang usungkan Imam Syafi'i masuk dalam rumah dia. Lalu perempuan itu seorang-seorang sembahyangkan jenazah Imam Syafi'i dalam rumah dia. Kemudian kata perempuan itu keluarkan Syafi'i, kebumikan jenazah dia. Rupa-rupanya orang terakhir sebab orang yang sembahyang seorang-seorang Imam Syafi'i dalam rumah dia tu adalah guru pada Imam Syafi'i, iaitu Sayyidah Nafisah rahimahullah. Salah seorang ahli bait Nabi SAW yang ada pada waktu itu merupakan guru pada Imam Syafi'i. Aku sangat cinta kepada orang soleh walaupun aku bukan di kalangan mereka, dengan harapan moga-moga aku dapat syafaat mereka pada hari kiamat kelak. Orang-orang beriman, hari kiamat, sebelum bila orang beriman dia lintas titik as-sirat, dia lintas titik as-sirat. Sebelum masuk syurga, orang beriman dia akan berhenti di satu tempat nama dia Qantarah. Qantarah ni transit terakhir sebelum masuk syurga. Qantarah nama dia. Di situlah orang beriman dia akan berkumpul. Dia akan berkumpul, kemudian saling maaf memaafi. Macam kita dah lepas sembahyang ni, lepas doa, bagus amalan masyarakat kita. Ni tak ada tanah harap saja. Pada apa ni? Di tempat kita hidup amalan. Lepas sembahyang kita bersalam beramai-ramai, bertemu muka beramai-ramai, bersama-sama. Dengan salam tu menggugurkan dosa antara satu dengan yang lain. Ahli syurga sebelum masuk syurga dia akan bertemu di Qantarah dulu. Di situlah orang beriman dia akan saling maaf memaafi, sehingga tidak ada sikit pun dosa. Hak kata dengki, iri hati, nak marah, terasa hati, di situ akan gugur semuanya. Kemudian orang beriman dia akan masuk syurga biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Sebab orang masuk syurga ni semua hati sejahtera, sikit dosa pun tak ada. Kalau ada sikit dosa tak layak masuk syurga, tak boleh. Maka di situ orang beriman Allah Ta'ala hentikan di Qantarah supaya temu sama-sama dia. Mana-mana hak tak selesai atas dunia gitu, hak balas sikit sebanyak tu, bermaaf-maafan di situ, halal mahalal di situ. Maka di situ akhirnya bersih hati daripada sebarang dosa, sebarang hasad dengki, berasa hati semua tak ada dah. Akhirnya masuk syurga biqalbin salim. Dia orang beriman, waktu nak masuk syurga dia akan cari sahabat dia. Dia akan cari sahabat dia. Ya Allah, saudara kami di dunia dia sembahyang bersama kami, dia puasa bersama kami, dia umrah, dia haji bersama kami, dia jihad bersama kami. Tengok-tengok tak ketemu. Macam kita lah, dah selalu jemaah siang malam pagi petang hari-hari ni, tiba-tiba di kalangan kita 2-3 hari tak nampak muka. Kita akan tanya, mana haji tu lama tak nampak ni? Tak sedap hati dah.
Sebab hari-hari tu pun sedar-sedar orang beritahu accident seminggu hospital. Tahu gitu kita pun pergi ziarah, kita semayang hajat, kita doakan dia, besar harapan dia supaya dia selamat, dia sembuh, dia dapat sama-sama ibadah dengan kita. Sifat yang sama orang bertakwa, orang beriman di hari kiamat. Saudara kami, dia semayang dengan kami, dia ibadah dengan kami, kami tak nampak dia, ya Allah. Lalu Allah Ta'ala perintah orang beriman, cari saudara itu dalam neraka. Tengok dalam neraka, neraka tu gelap, Allah Ta'ala permudahkan mata orang beriman nampak. Cari-cari, tengok-tengok rupa duduk dalam neraka. Pada atas dunia, jemaah sama 5 waktu siap jadi tok imam lagi. Ada tak kena tu? Tengok-tengok duduk dalam neraka. Lalu kata orang beriman, ya Allah, dia sembahyang dengan kami, dia berpuasa dengan kami, dia buat ibadah dengan kami. Lalu Allah Ta'ala perintah malaikat, keluarkan hamba daripada neraka, masukkan ke dalam syurga. Adalah syafaat orang soleh. Siapa ada ulama tengah mengajar, dia kata pada anak murid dia kata, kalau besok mu tak temu aku dalam syurga, ada mu katalah, ya Allah, orang ni pernah ada menegur kami, memberi peringatan kepada kami di dunia. Pernah ulama dia ambil penyaksian anak murid di atas dunia, bimbang aku dia tak lepas. Moga-moga anak murid boleh syafaatkan dia. Moga tunggu anak murid ni dua-dua bersyarikat dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi tentang hari kiamat. Yauma yunfaku fis suri wa nahsyuruhul mujrimina yawma idzin zurqa yatakhafatuna bainahum illa bistum illa ashra nahnu a'lamu bima yaqulun idz yaqulu amsaluhum tariqan illa bistum illa yawma. Surah Taha ayat 102 hingga 104 yang bermaksud, yaitu pada hari itu ditiup sekekala, dan kami akan mengumpul pada hari itu orang-orang yang berdosa dengan muka yang biru muram. Mereka berbisik-bisik di antara mereka, kamu tidaklah berdiam di dunia melainkan hanya 10 hari. Kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan. Dan ketika berkata orang yang peluruh jalannya di antara mereka, kamu tidaklah berdiam di dunia mereka hanya sehari sahaja. Menyesalnya orang berdosa pada hari kiamat, takutnya mereka, gerumnya mereka pada hari itu, sampai disifatkan muka mereka biru muram kerana ketakutan yang teramat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah kamu sebaik-baik bekal takwa. Hari kiamat ni bekalan dia pahala. Orang bawa pahala berbahagia, orang bawa dosa celakalah pada hari itu. Sebut hari kiamat ni, yuhsyarun nas yawmal qiyamah alal ardi baydu afra ka kursatin naqi laisa fiha alamun li ahad. Nabi kata akan dihimpun manusia di atas satu bumi yang putih, afra, kemerah-merahan, ka kursatin naqi, seperti roti gandum putih yang baru siap dibakar. Laisa fiha alamun li ahad, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bumi itu pernah didiami oleh sesiapa. Inilah yang dikatakan padang mahsyar. Padang mahsyar itu terjemah orang Melayu kita, padang tempat berhimpun, berkumpul ramai-ramai. Mahsyar itu tempat berhimpun. Padang mahsyar, padang lagi, mahsyar lagi. Mahsyar itu tempat berhimpun dah. Macam orang kita kata lah, malam Lailatul Qadar. Malam tu Lailah tu malam dah. Jadi malam Qadar.
Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam Qadar dah. Malam Lailatul Qadar padang mahsyar. Sungguhnya kita ni ada. Padang mahsyar ni suatu tempat himpunan raksasa manusia. Daripada generasi Nabi Adam sampai generasi terakhir yang muncul atas muka bumi, semua berhimpun di situ. Suatu tempat yang disifatkan tidak ada gunung ganang, bukit bukau, pokok kayu untuk berteduh tak ada. Apa tak lagi sungai laut tak ada. Tak ada sungai, tak ada laut, gunung ganang, pokok tak ada. Tempat yang terbentang luas. Kemudian Nabi sebut apa lagi? Tudna syamsu ilal khalqi bimiqdar mil. Didekatkan matahari dengan makhluk, dengan manusia sekadar 1 mil. Orang Melayu kita terjemah ibarat sejeka atas kepala. Sejeka atas kepala. Sehingga menjadikan manusia ni tergelam dengan peluh disebabkan qada dosa mereka di dunia. Ada yang sampai berkulali, ada yang sampai lutut, ada yang sampai hakwai, letengkok, ada yang sampai nak isyarat gini, sampai tergelam mulut hidup disebabkan kedahsyatan hari itu. Jadi hari itu tak ada naungan, tak ada payungan, malaikat naungan Allah Ta'ala semata-mata. Orang dapat naungan ni semua orang yang disokong dengan amal soleh. Orang yang disokong oleh amal soleh, ada orang yang selamat. Ada pun orang yang bawa dosa, hari itu ketakutan. Sebut Nabi-Nabi, Rasul-Rasul ni semua disokong dengan amal soleh. Tu pun aku tak tahu nasib aku macam mana. Allah, ni hari kiamat. Hak dosa tu sekira berpeluh, beresak masuk dalam bumi sehingga melimpah, menenggelamkan diri sendiri sampai parah mulut hidung pun ada, kata Nabi. Biru muram muka mereka, ketakutan. Yang teramat sangat pada hari itu disebabkan amalan yang mereka buat di dunia. Lalu mereka cakap sama-sama mereka, di dunia itu berapa lama kita tinggal? Ada di kalangan kata kita duduk 10 hari je. Hak paling di kalangan mereka pula kata sekejap je kita hidup di dunia. Maknanya apa? Rupa-rupanya hidup kita atas dunia ni di sebuah akhirat setengah hari tak sampai, suku hari pun tak sampai. Sebab satu hari akhirat bersamaan dengan ka'alfi sanah. 1000 tahun hari dunia ni baru sehari akhirat. Baru sehari akhirat 1000 tahun hari dunia. Mana kita hidup atas dunia ni, berapa orang kita sampai 1000 tahun umur? 100 tahun pun tak sampai. Kena balik 560 tu habis dah, habis umur dah. Kalau tak sampai 560 ramai mana? Mana hidup kita sekejap je. Akhirat 1000 tahun dunia, dunia 1000 tahun akhirat baru sehari. Maknanya di sebuah akhirat kita hidup dunia setengah hari tak sampai, suku hari tak sampai, sekejap je hidup. Tapi hak sekejap itulah disebabkan tidak ada kesabaran yang menyebabkan manusia menyesal pada hari itu. Abu Jahal, Abu Lahab, berapa hari dia lawan Nabi Muhammad atas dunia ni? Takkan sampai 100 tahun. Berapa hari dia lawan Nabi Muhammad? Yang menyebabkan dia mati dalam keadaan kafir tu, dia diseksa, menanggung seksaan dia dalam kubur dah 1000 tahun lebih. 1000 tahun lebih. Nabi Fir'aun lawan Nabi Musa, berapa lama dia atas dunia ni? Dia kena seksa atas perbuatan dia sampai hari ni dah 1000 tahun dah. Beribu-ribu tahun dah. Dia diseksa disebabkan perbuatan yang sekejap mereka atas dunia. Begitu juga orang yang ikut sungguh-sungguh ajaran Nabi Muhammad. Dia sabar sekejap di atas dunia ni. Bila mati berbahagia untuk selama-lamanya.
Maka hari itu menyesallah orang-orang yang berdosa disebabkan kehidupan mereka dunia sekejap, tapi mereka tidak gunakan masa sekejap itu untuk manfaat, dengan untuk buat perkara-perkara yang bermanfaat. Allah Ta'ala sebut lagi dalam surah Al-Mu'minun ayat 112 hingga 116. Qala kam labistum fil ardi adada sinin qalu labisna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'adin qala in labistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Yang bermaksud Allah Ta'ala bertanya, berapa tahunkah kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi hanya sehari atau setengah hari sahaja. Sehari setengah hari saja. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar sahaja. Kalau kamu sungguhnya mengetahui, maka apakah kamu mengira bahawa sungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main sahaja, dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka Maha Tinggi Allah Raja yang sebenarnya. Rupanya hidup atas dunia sekejap je, dan Allah Ta'ala jadikan kita ni bukan sia-sia, bukan main-main. Allah Ta'ala uji kita dengan kewajipan-kewajipan. Nah, siapa masa kena sembahyang, siapa masa kena puasa, siapa masa kena umrah haji, siapa masa kena sedekah, siapa masa kena berjihad, korbankan nyawa untuk menegakkan agama Allah, pertahankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tempoh yang sekejap. Inilah macam-macam ujian Allah Ta'ala kepada kita. Maka daripada ujian itulah ada di kalangan manusia yang berjaya dan ada di kalangan manusia yang gagal. Khalifah Al-Mahdi, seorang Khalifah Abbasiyah, dikebumikan. Dia meninggal. Dia memiliki kekayaan seperti mana disebut oleh Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi ini seorang ahli sejarah Islam yang terkenal. Dia ada harta sebanyak duit sebanyak 300 juta dinar. 300 juta dinar hari ni nak billionaire. Lebih pada tu 300 juta dinar ni. Tetapi harta ni dicuri pada waktu pagi yang masih gelap. Harta dia kena rampok, habis. Kemudian dia minum air yang teramat sejuk sehingga mukanya menjadi pucat. Kemudian dia meninggal dunia. Maknanya Khalifah Al-Mahdi ni dia mati dalam kekecewaan. Seorang Khalifah Abbasiyah, Khalifah Al-Mahdi anak kepada Khalifah Abu Mansur. Ayah dia pun terkenal banyak melakukan kezaliman, dia pun lebih kurang dia. Lepas dia barulah naiknya Harun Al-Rashid. Daripada Harun Al-Rashid lah anak dia Muqtasim. Barulah sedap cerita lepas pada itu. Ada yang banyak membela Islam. Dia mati kerana kekecewaan. Harta dia habis, kelip mata Allah Ta'ala tarik. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. Surah Al-An'am ayat 94. Dan sungguhnya kamu telah datang kepada kami sendiri-sendiri, seorang-seorang, sebatang kara. Tidak ada lagi siapa bersama, mak ayah, adik-beradik, teman-teman. Tidak ada lagi harta benda bersama. Datang dalam keadaan telanjang pula, berkaki ayam, tidak bersunat. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami ciptakan kali pertama. Samalah waktu datang ke dunia. Tak usah peliklah kalau hilang harta kita atas dunia, sebab asal kita tak ada apa satu. Waktu kita datang ke dunia telanjang pula, berkaki ayam, tidak bersunat. Ingat hari itu. Dan hari ini macam-macam Tuhan beri, pas Tuhan tarik. Tak usah peliklah, sebab kesudahan kita akan balik sebatang kara semula. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum, dan kamu tinggalkan di belakangmu di dunia apa-apa yang kami kurniakan kepadamu. Kita seorang-seorang balik menghadap Allah, harta benda kita semua tinggal di sini.
tinggal di sini tak boleh bawa harta ni. Nah, kita balik kepada Allah. Sahabat kata, ya Rasulullah, inna na'tillaha urata hufatan urata, sungguhnya kita akan ada Allah Ta'ala dalam keadaan berkaki ayam telanjang bulat. Qala Nabi SAW bersabda, bil hasanati was sayyi'at, ya telanjang bulat. Semua kita akan ada Allah Ta'ala telanjang bulat, tapi dengan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Mana waktu datang ke dunia telanjang bulat, kosong tak ada apa satu. Tapi bila balik kepada Allah telanjang bulat, itu jasad telanjang bulat. Tapi bersama kita kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Nah, kita akan ada Allah Ta'ala dengan kebaikan-kebaikan yang kita bawa. Begitu kita akan ada Allah Ta'ala dengan keburukan yang kita bawa. Nah, orang muflih di kalangan umat Nabi ni, hari kiamat dia datang dengan sembahyang, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji, dengan macam-macam ibadah. Dalam masa yang sama datang juga amal buruk dia. Qad syatama hadza wa qazafa hadza wa akala mal hadza wa safaka dam hadza wa daraba hadza. Sungguh dia hina orang ni, dia tuduh orang ni, dia makan harta orang ni, dia tumpah darah orang ni, dia sepak terajang pukul orang ni. Fayu'ti hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Lalu diberi pahala-pahala kebaikan dia kepada orang yang dihina. Diberi orang ni yang dia makan harta secara zalim pahala-pahala kebaikan dia yang menyebabkan habis pahala dia. Fa in fani'a min hasanati, sekiranya habis licik pahala dia qabla yuqda ma alaih, sebelum selesai hak orang atas dia, ukhiza min khatayahum, diambil daripada dosa-dosa mereka yang diambil hak dizalimi. Faturihat alaih, lalu dia dicampur ke atasnya, summa turiha finnar, kemudian dia pula dicampur ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang muflih pada hari kiamat. Dia buat banyak amal soleh, tapi amal soleh dia pada bayar kepada orang, disebabkan di dunia dia banyak ambil hak orang. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad.